Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat tengah hari. Okay, Alhamdulillah hari ni dapat bersiaran. So apa khabar? So semoga hari Isnin ni penuh dengan productivity lah. Okay, so thank you so much for watching. So hari ni I nak kongsi sikit aja iaitu tentang telur sebagai superfood. So I pernah sentuh telur sebagai superfood dan saya edit sekejap. Right. So ramai yang feedback kat saya tak tahu nak makan apa kalau telur. So sebenarnya telur ialah superfood. So bermaksud untuk ibu hamil sangat sesuai dijadikan hidangan. Tapi kadang-kadang kita pun macam tak rasa nak makan daging ke, ikan ke, ayam ke. So kita boleh pilih telur sebagai sumber makanan. Tapi ramai ibu yang berkongsi dengan saya tak ada idea nak makan telur tu macam mana. Okay, so I akan kongsi sekejap lagi. Tapi bagi saya telur adalah bukan sahaja hidangan yang sihat, dia ringkas tapi dia penuh dengan khasiat. So mungkin jika ibu tu tidak mengambil telur ataupun mungkin dia vegetarian dan sebagainya, so dia mungkin kena cari sumber protein yang lain lah. Tapi bagi saya untuk average mothers dalam apa orang kata semasa hamil tu memang sangat elok hendak ambil telur, dan telur tu sebenarnya boleh dipelbagaikan. Tapi of course lah bukanlah ni rancangan masakan. Cuma saya nak kongsi ada banyak sumber, ada banyak orang kata jenis makanan yang puan boleh menikmati semasa dalam tempoh hamil ni supaya dapat protein, dapat khasiat yang secukupnya. So I kongsi sekejap ya. Sebab ramai yang cakap kat saya dia macam tak tahu apa nak makan kalau telur ni. Sebenarnya banyak ya. So I kongsi sekejap. Sekejap ya, saya tengok. Okay. Alright. Okay. Right. So, sekejap ya. Right, so 5 manfaat telur sebagai superfood semasa hamil dan cadangan hidangan lah yang saya boleh kata kongsi. Mungkin boleh bagi idea kepada puan kalau nak makan telur tu mungkin kita boleh lah ya kan, kita cari sebagai panduan. Sebab selalu ibu cakap kat saya, bosan asyik makan scramble egg saja. Telur bukan boleh buat scramble egg saja. Telur boleh buat macam-macam benda. Okay, so saya kongsi dulu 5 manfaat telur sebagai superfood. Sebab apa dikatakan superfood ni? Sebab telur ni, dalam sebiji telur tu dia ada banyak khasiat dia. So saya listkan, saya senaraikan 5. Yang pertama ialah sumber mineral seperti zat besi. Okay, so dia ada sumber mineral, dia ada sumber vitamin, protein, omega 3 dan juga khasiat lain seperti kolin dan selenium. So I nak kongsi, so sumber mineral seperti zat besi ni apa tujuan dia? So kita ambil telur untuk membekalkan zat besi untuk mengelakkan anemia semasa hamil, kerana ramai ibu hamil dia mengalami situasi ini, iaitu kurang darah merah yang mengakibatkan kurang oksigen dalam badan. Okay, so zat besi sangat diperlukan dan boleh dapat dalam telur. Okay, kedua ialah sumber vitamin seperti A, B12 dan D. So apa guna vitamin-vitamin ini untuk ibu hamil adalah untuk meningkatkan sistem daya tubuh ibu dan bayi dan membekalkan nutrisi untuk susu ibu. Maksudnya daripada hamil tu telur boleh membantu melengkapkan nutrisi untuk penyediaan susu ibu. Okay, so yang ketiga ialah protein. So sumber protein yang utama daripada telur, apa tujuan dia? Untuk meningkatkan perkembangan sel janin, untuk menggantikan sel-sel rosak ibu dan juga untuk perkembangan otak bayi. Okay, so protein dalam telur sangat tinggi kandungan dia. Okay, yang keempat ialah omega 3. So omega 3 ni ialah seperti biasa kita kata dia kandungan lemak ataupun minyak. Ya, kandungan DHA dan EPA mampu mengurangkan risiko kelahiran bayi pramatang.
Okay, so dalam telur sebagai superfood, telur juga mengandungi omega 3 yang mampu mengurangkan risiko kelahiran bayi pramatang. So akhir sekali ialah sumber kolin, iaitu membantu perkembangan otak bayi sewaktu dalam kandungan dan juga berperanan untuk mengurangkan risiko terjadinya cacat saraf dan janin mampu membentuk secara sihat. Okay, so sebab tu kita namakan dia superfood. Okay, so kadang-kadang kita fikir mungkin telur tu dia ringkas lah sebagai hidangan, tapi sebenarnya dia sangat lengkap sebagai superfood. Dan saya senaraikan kat sini antara sumber khasiat yang boleh didapati seperti mineral, vitamin, protein, omega 3 dan lain-lain. Okay, so semua khasiat ini sangat perlu untuk tempoh kehamilan ibu, dan kita tahu ibu hamil 9 bulan 10 hari, so kadang-kadang kita nakkan satu kehidupan yang ringkas tapi kita susah nak ambil daripada banyak makanan, so kita pilih telur. Telur ialah superfood. Okay, telur ialah superfood. Dia ada protein dalam tu, dia ada minerals, dia ada vitamins dan sebagainya. So I hope this benefit. Jadi orang yang mungkin teragak-agak ibu yang teragak-agak nak ambil telur tu sebenarnya boleh ambil sangat dalam waktu hamil ni. Boleh makan sebab dia banyak khasiat. So that's why we call it a superfood. Okay, so telur adalah superfood yang sangat ringkas dan sangat mudah didapati. So dalam PKP ni pun kita tengok ramai orang hantar bantuan mesti ada satu papat telur kan. So telur orang cakap boleh membekalkan khasiat yang diperlukan oleh seorang ibu hamil. Okay, kemudian yang kongsi dengan saya ramai kata macam tak ada idea nak makan telur apa. Sebenarnya telur ni boleh dipelbagaikan, tapi macam saya cakap lah, ni bukan rancangan masakan. Cuma saya nak kongsi banyak cara untuk menyediakan hidangan berasaskan telur. Okay, so kadang-kadang kita ni macam tak berapa boleh relate kan, sebab sebenarnya telur banyak je hidden dalam macam-macam makanan sebenarnya. So saya kongsi kalau boleh orang kata mendapatkan sedikit maklumat. So untuk sarapan pagi, untuk sarapan pagi, so I think untuk ibu hamil kita dah pesan mungkin telur separuh masak ataupun telur mentah tu tak sesuai lah sebab takut tercemar dan dapat jangkitan. Jadi kita pilih kaedah hidangan yang lagi sihat lah. Okay, so contoh kat sini saya kongsi sarapan pagi boleh ambil sandwich. Sandwich, kemudian scramble egg boleh pelbagaikan lah, boleh letak macam-macam dalam tu. Ada orang letak susu, letak sayur, letak perasa dan sebagainya. So telur rebus sangat bagus, sangat bagus. Boleh ambil, so mungkin ini adalah cadangan hidangan lah, so dalam 2 biji, 1 ke 2 biji lah bergantung kepada keadaan puan-puan. Kemudian boleh ambil salad telur, salad lah. Salad telur, kemudian kita boleh makan telur, kita panggil ni telur mata lah. Telur mata dengan roti, dengan sometimes people makan whatever lah dengan baked beans dan sebagainya. Dan akhir sekali boleh buat omelette. Allah sedapnya, pagi-pagi kita makan omelette. So dia lengkap, nutrisi yang lengkap. So ini untuk sarapan pagi. So kalau hidangan tengah hari atau malam mungkin saya boleh cadangkan, tapi yang saya kongsi adalah hidangan masakan Melayu yang difusionkan lah. So mungkin ada banyak lagi. Ada banyak macam-macam cara boleh masak telur. So kita ada mi goreng, kita ada sup telur kita ada sup telur, kita ada sambal telur, kari telur, kita juga ada kurma telur, dan juga mungkin mi tu ialah mi telur. Bukan mi gandum tetapi mi yang mengandungi telur. So pun orang kata ada telur dalam hidangan tu. So ini antara cadangan antara cadangan untuk orang kata bila makan tengah hari atau malam tu nak berat sikit lah. So mungkin boleh macam ni. Right, kemudian dessert atau snacking. Sebab saya ada pesan kita pun makan orang kata in between meals. Takut kita cepat lapar. So dalam antara waktu makan utama tu kita boleh ambil snack ataupun kita nak makan dessert. Ataupun pencuci mulut. So yang ni mungkin boleh buat scramble egg dicampur dengan macam-macam jenis bentuk protein, terpulang kepada puan. Kemudian boleh ambil roti bakar, letak telur pun boleh, sebagai snacking. Kemudian ada cheesecake atau apa-apa saja kek, semua memang kebanyakannya ada telur.
Kemudian boleh buat puding juga sebagai orang kata pencuci mulut. Okay. Kemudian kita ada kek, kek lah, semua kek. Kebanyakan kek. Apa-apa kek. So saya letaklah kek carrot lah, kek marble lah, kek butter, kek orange, kek coklat, kek lapis. Allah, sedap sangat kan. So all this normally memang ada telur dalam tu. Okay, kemudian tart lah. Tart telur, whatever it is lah, pastries dan sebagainya. So actually ada banyak range untuk menyediakan hidangan telur supaya kita tak adalah rasa kita bosan asyik nak makan telur tu je, dan sebab kita nak makan dalam tempoh yang lama iaitu 9 bulan. So boleh dipelbagaikan, boleh divariasikan. Okay, so I think itu saja saya nak kongsi, tapi saya nak ulang sikit. Jadi sebelum orang fikir kenapa saya kata telur tu superfood, kerana dia ada banyak manfaat dan khasiat dalam telur tu saja. So kalau kita nak hidangan yang ringkas, kita nak cepat, kita boleh ambil telur. Tapi masalahnya kita tak naklah makan satu jenis hidangan je, so you all kenalah pelbagaikan. Okay, so perlu ketahui kenapa telur dikenali sebagai superfood, kerana dia membekalkan sumber mineral, sumber vitamin, sumber protein, sumber omega 3 dan juga lain-lain khasiat lah seperti kolin, selenium dan sebagainya. So apa guna dia sepanjang kehamilan? Membekalkan nutrisi kepada ibu yang hamil dan juga perkembangan bayi dalam kandungan. Okay, so sebab tu dia dikenali sebagai superfood. So now because kalau kita dah tahu telur ialah superfood, actually it's not meant for ibu hamil saja, untuk ibu menyusu, untuk ibu yang aktif gaya hidup dia, untuk wanita dan sebagainya pun sangat sesuai. So telur adalah superfood. So sebiji telur tu mengandungi banyak khasiat. So alhamdulillah dia ringkas, dia ringkas tapi lengkap. So why not kita mengambil telur sebagai makanan sebagai semua makanan utama kita sepanjang kehamilan. Okay, so kemudian saya tunjuklah contoh-contoh. Kadang-kadang orang bela, dia kata macam dia boring asyik makan scrambled egg. Sebenarnya ada banyak pelbagai lagi, tapi saya memanglah saya bukan tukang masak, cuma saya fikir sebenarnya banyak cara boleh kita sediakan hidangan untuk inilah telur, dan silap-silap mungkin boleh kongsi dengan the whole family pun. Kan tak payah nak buat satu hidangan khusus, tapi sebenarnya semua ahli keluarga pun boleh makan. Okay, so seperti sandwich telur, scrambled egg, telur rebus, salad telur, telur mata, telur dadar, semua sedap. Okay, so tapi I tak cakap lah you boleh makan ni untuk pagi je. You nak makan macam mana pun itu terpulang. Cuma ini adalah cadangan. Okay, so ini ialah untuk tengah hari. So kadang-kadang dalam mi goreng kita letak telur. Okay, dan banyak lauk-lauk yang sedap untuk kita masak telur ni. Okay, so boleh buat sambal telur, sup telur pun sangat sedap dan sangat berkhasiat. Okay, so seterusnya ialah dessert dan snacking. Sebab kadang-kadang kalau mungkin kita tak ambil telur yang kita rasa kita tak ambil telur hari tu, tapi sebenarnya kalau kita ambil dalam kek, dalam pastries, dalam dessert dan sebagainya juga mengandungi telur. Okay, so begitulah lengkapnya telur sebagai superfood. Right, saya stop sharing. Okay, so I think itu sahaja perkongsian saya tentang telur sebagai superfood dan sangat sesuai untuk ibu hamil. Okay, so kita tengok ada komen. So okay, thank you so much Puan Anja Julia kerana menonton. Okay, dia menjawab salam saya. Thank you so much. Alright, so saya harap informasi ini mungkin boleh dikongsikan oleh ibu-ibu di luar sana, okay, kepada ramai lagi ibu yang sedang mencari maklumat dan tertanya-tanya nak makan telur ni macam mana. Okay, right, then I think itu saja for me for today. So macam biasa saya ada sedikit pesanan. So saya dah tengok ramai yang ibu hamil yang membuat vaksin. So alhamdulillah, sebab memang I think macam fast lane jugalah kan, macam fast lane juga, macam express lane lah. So ibu hamil dan menyusu boleh mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. So insyaAllah, alhamdulillah, saya tengok dah ramai dah ibu hamil dapat suntikan vaksin. So
kita berharap kita sama-sama dapat membantu mengurangkan lah ya, mengurangkan wabak ini. Kemudian ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan untuk ibu yang menyusu. Okay, so tempoh yang terbaik adalah dari 18 minggu, usia kandungan 18 minggu sehingga 33 minggu. Jika puan dalam range itu, puan daftar untuk sesi vaksin. Alright, so insyaAllah kita akan dapat kita punya giliran lah. Okay, so kedua ialah kita Pantang Plus baru melancarkan khidmat penghantaran makanan berpantang ke rumah. Okay, so kita kenal pasti perkhidmatan ini dinanti-nantikan oleh ibu kerana mereka tidak mahu habiskan masa yang banyak di dapur, dan lagi pun lepas bersalin tak dinasihatkan supaya berehat dan tidak menggunakan otot kaki yang dah digunakan lama daripada hamil sampai dalam dewan bersalin tu. Okay, so mungkin boleh tengok servis ni, mana tahu dia membantu puan, jadi boleh hubungi kita punya khidmat pelanggan lah. Okay, so akhir sekali ialah muat turut ibu percuma Pantang Plus yang pertama bertajuk Panduan Pemakanan Semasa Hamil. So saya tujukan khas kepada ibu hamil supaya mereka mendapat maklumat yang lengkap tentang makanan ya semasa hamil yang berguna untuk ibu dan juga untuk perkembangan bayi. Okay, so perkembangan bayi untuk membekalkan susu yang berkhasiat. So ada banyak kata maklumat boleh kongsi dekat situ walaupun dia ringkas. Okay, sebab boleh digunakan sebagai panduan kerana ramai ibu yang kata dia busy, dia sibuk. Okay, dia sibuk. Jadi kita tak naklah kalau kita sibuk, kita makan semata-mata kerana nak atasi rasa lapar tu. Okay, kita tak nak. Sebab dalam hamil kita kena pastikan makanan kita cukup kalori dia. Okay, untuk both ibu dan bayi dan juga berkhasiat lah kan. So kalau kita makan makanan ringan ke makanan proses tu mungkin tak dia mengenyangkan tapi tak semestinya menyihatkan. Okay, so maybe boleh tengok ibu percuma kami sebagai panduan. Okay, so hari ni perkongsian ringkas saja tentang telur. Actually telur is my favorite food. So telur adalah kegemaran semua orang dan tanpa disedari, okay, sebiji telur itu adalah superfood. Okay, so kenapa kita kata dia superfood? Kerana satu biji telur tu pun dah mengandungi banyak khasiat. Dia membekalkan protein, minerals, vitamin dan sebagainya. Okay, so I hope kalau ibu nak, walaupun dia nak satu hidangan yang ringkas dan cepat, dia boleh guna telur. Okay, so itu semoga bermanfaat kepada semua yang mendengar. Boleh kongsikan kepada mereka yang ingin mengetahui manfaat telur sebagai superfood. Okay, so I think that's all for me for today. So please take care, stay safe. Mohon doakan kepada semua ya, kita semua rakyat Malaysia, semoga keadaan ini berlalu segera. Okay, so saya doakan semua urusan puan dipermudahkan dan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.